Assalamualaikum dan selamat sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian. Sekarang kita akan belajar mengenai kesihatan psikososial semasa kehamilan, ya. Ada 3 topik yang kita nak perkatakan dalam aspek psikososial semasa kehamilan. Yang pertama, kesejahteraan psikososial semasa kehamilan. Kedua, bagaimana pengurusan psikososial semasa kehamilan. Dan yang ketiga, apa masalah mental yang berlaku semasa kehamilan dan selepas bersalin. Okey, jadi yang pertama ialah kesejahteraan psikososial semasa kehamilan. Dalam menjaga aspek psikososial, ianya merangkumi pelbagai aspek, ya. Jadi yang pertama, pemikiran, apa yang kita fikir. Yang kedua, perasaan, apa yang kita rasa. Yang ketiga, tingkah laku, apa yang kita buat ataupun reaksi kita terhadap sesuatu perkara. Yang keempat, perubahan fisiologi ataupun perubahan biologi, iaitu dalaman diri kita. Dan seterusnya, yang terakhir ialah aspek sosial atau persekitaran, ya. Jadi penjagaan psikososial ini sangat penting dan ianya berkesan kalau untuk kita bantu ibu hamil berasa selesa, tenang bagi mengawal berat badan semasa kehamilan, dan ianya yang paling penting boleh mengelakkan daripada mengalami diabetes semasa kehamilan. Okey, dalam memahami perubahan psikososial yang dialami oleh ibu hamil, seperti yang saya katakan tadi, ada 5 aspek, okay? Kita go through satu-satu. Yang pertama ialah dari aspek pemikiran, ya. Apa yang ibu hamil itu fikir. Mungkin ada yang fikir, saya mesti makan ni, ya, sebab saya mengandung, saya makan untuk 2 orang, ya. Kalau saya tak makan, nanti air liur anak saya mungkin meleleh kalau tak dapat apa yang diidamkan, ya. Ada yang mungkin nak makan tapi takut nanti muntah, nanti gemuk, rasa macam diri tak cantik. Dan ada kalanya mereka tidak tahu membuat keputusan sama ada apakah yang akan terjadi kepada diri mereka, dan menganggapkan benda ini mungkin tidak normal ataupun tidak boleh terima hakikat ini perubahan semasa kehamilan. Okey, yang kedua, kita perlu tahu juga apa perasaan yang sebenarnya yang dialami oleh ibu-ibu hamil ini. Ya, ada yang tertekan, ada yang risau, sedih, ada yang marah, rimas, takut, ada yang rasa bersalah, dan juga tidak perlu dinafikan juga ada yang mungkin teruja, sehingga kan berlebih-lebihan seronoknya, gembiranya kerana mengandung. Okey, ini yang akan menyebabkan berlakunya perubahan dalam tingkah laku mereka, ya. Berdasarkan apa yang mereka fikir, apa yang mereka rasa, ya, akan menyebabkan mereka bertingkah laku dalam keadaan tertentu. Mungkin ada yang menyendiri, mungkin ada yang tak suka berhias, mungkin ada yang makan berlebihan, ya, mungkin ada yang kurang makan, ada yang tak mahu banyak buat pergerakan. Maklumlah mengandung, kan. Okey, ada yang rasa inilah masanya untuk saya ambil makanan yang pelbagai yang biasanya mungkin tidak sihat, dan ada yang juga yang mengabaikan semua perkara, ya, dan tak peduli sebab dalam keadaan diri yang tidak berasa selesa. Seterusnya, mungkin ada ibu-ibu yang akan mengalami perubahan fizikal ataupun perubahan fisiologi yang ketara, ya. Mungkin ada yang letih, memanjang, mengidam makanan yang tertentu ataupun yang pelik-pelik, ya, sukar tidur, sukar kawal nafsu makan, merasa lenguh, sakit badan, merasakan ada perubahan imej tubuh badan yang tidak menyenangkan dan sebagainya. Jadi, apakah perubahan psikososial yang terakhir yang perlu kita fahami, iaitu perubahan sosial ataupun perubahan persekitaran, ya. Apa perubahan itu? Kadang-kadang ada pasangan atau keluarga yang tidak memahami perubahan ibu hamil, ya. Mereka menganggap biasa je, semua orang pun ada ibu mengandung, tapi tidak mengada-ngada seperti setengah ibu hamil. Okey, ada yang terlampau mengawal kebebasan ibu hamil, ya. Tak boleh buat
itu, tak boleh makan itu, dan sebagainya. Ada yang juga yang mungkin terlampau sayang, memaksa ibu hamil untuk makan, dan ada yang memberi pelbagai petua mengikut amalan dan sosial budaya, dan tidak kurang juga ada pasangan ataupun keluarga yang tidak langsung mengambil berat mengenai keperluan ibu hamil. Jadi ini yang boleh dikaitkan dengan perubahan-perubahan untuk aspek yang sebelum ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, itu secara asasnya mengenai aspek psikososial semasa kehamilan. Jadi sekarang kita nak tahu bagaimana pengurusan psikososial semasa kehamilan. Jika ada perubahan-perubahan dalam aspek 5 yang kita katakan tadi, bagaimana kita nak uruskan, bagaimana kita nak bantu ibu-ibu untuk mengendalikan aspek-aspek 5 yang terkesan semasa mereka hamil. Yang pertama, kita fokuskan kepada aspek pemikiran. Kalau ada fikiran-fikiran negatif yang tuan-tuan dan perempuan dengar daripada perkongsian ibu hamil, mungkin boleh kita galakkan untuk mengamalkan cara pemikiran yang rasional. Jadi jangan sebut pemikiran yang positif, pun mestilah positif, bukan begitu, tetapi kita galakkan untuk cara pemikiran yang rasional, yang logik, yang realistik. Yang kedua, mereka perlu terima kehamilan dengan fikiran terbuka. Ini bagi mereka yang tidak terima dengan keadaan kehamilan mereka, sama ada faktor umur, faktor kesihatan dan sebagainya. Kemudian mereka perlu terima bahawa perubahan ini adalah sementara. Ada yang ingat 9 bulan muntah, 9 bulan tak ada selera dan sebagainya. Jadi ini perlu berikan pendidikan yang jelas. Seterusnya, mengubah persepsi yang jumud, yang rigid, yang terlampau negatif, ataupun terlampau positif, right? Yang kedua ialah bagaimana kita bantu ibu hamil mengawal atau mengendalikan perasaan mereka, perasaan yang sama ada terlampau positif ataupun terlampau negatif. Yang pertama ialah dengan mengamalkan teknik pernafasan yang perlahan dan tenang. Jadi nak sebut ibu-ibu untuk mengamalkan teknik pernafasan ni, tuan-tuan dan perempuan perlu tenang dulu. Jadi pastikan teknik pernafasan itu dapat menenangkan keadaan ibu hamil tersebut. Yang kedua, kita minta ibu-ibu hamil mengamalkan teknik relaksasi. Teknik relaksasi ni ada pelbagai, ada yoga, ada meditasi, ada urutan dan sebagainya. Jadi boleh minta ibu hamil untuk mengamalkan apa saja teknik relaksasi yang mereka rasa berkesan. Dan yang ketiga, boleh bantu ibu hamil untuk bayangkan pemandangan yang indah, pengalaman yang manis, supaya mereka rasa lebih tenang perasaannya. Yang ketiga ialah dari aspek tingkah laku. Tingkah laku apa yang kita buat. Jadi apa yang mereka boleh buat untuk merasa lebih tenang, seronok semasa hamil, ialah antaranya melakukan hobi yang diminati. Boleh lakukan aktiviti fizikal yang sesuai. Maksud tingkah laku di sini ialah mereka tetap melakukan sesuatu, bergerak, supaya mereka lebih rasa segar, cergas, dan boleh membantu mengelakkan dari pelbagai penyakit semasa hamil. Mereka juga boleh dapatkan bantuan apabila memerlukan dan bahagikan tugas jika tidak mampu. Mungkin sebelum hamil mereka boleh buat pelbagai kerja, multitasking, tapi setelah hamil ataupun mungkin ada komplikasi tertentu, minta ibu hamil untuk boleh bahagikan tugas kepada anak-anak, kepada pasangan atau ahli keluarga dan sebagainya. Kemudian dapatkan juga sokongan sosial dan emosi daripada orang lain, kerana kadang-kadang orang tak faham, kerana kadang-kadang orang mengandaikan semua ibu hamil adalah sama. Jadi minta ibu hamil untuk berterus terang untuk mereka dapatkan sokongan sosial dan emosi. Seterusnya, kalau rasa ada keperluan, mungkin ada faedahnya, boleh galakkan mereka untuk melakukan aktiviti-aktiviti keagamaan yang boleh membuatkan mereka lebih rasa tenang dan dapat mengendalikan keadaan kegusaran ataupun kerisauan mereka. Seterusnya, yang paling penting ialah pastikan mereka mendapatkan nasihat daripada pakar yang bertauliah. Seterusnya ialah dari aspek sosial. Nak buat apa kalau ada persekitaran yang toksik, persekitaran yang negatif? Jadi yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan boleh galakkan mereka untuk memahami apa perubahan psikososial terhadap ibu hamil. Beritahu pasangan atau ahli keluarga ataupun mungkin kawan yang merasakan
mereka tidak memahami keadaan ibu hamil, ya. Jadi adalah penting untuk menasihatkan ibu bapa, ibu mertua, pasangan, ya, untuk menjaga kata-kata mereka, menjaga tingkah laku mereka, ringankan tulang, ringankan tangan untuk melakukan tugas harian. Jadi ini adalah penting supaya ibu hamil dapat sokongan daripada bukan sahaja ahli keluarga tetapi juga rakan di sekeliling. Seterusnya, tidak saya hendak ketepikan di mana aspek fiziologi juga adalah penting untuk kita bantu ibu hamil menguruskan dalam keadaan baik, di samping menggunakan ubat-ubatan atau suplemen yang disarankan oleh doktor. Kita perlu juga mengingatkan ibu hamil untuk mengamalkan pemakanan yang sihat dan seimbang, rehat dan tidur yang cukup, ya. Jangan rasa macam semasa hamil ni walaupun agak sukar, ada tempoh yang mengganggu tidur, ya, mengganggu keadaan rehat, tapi ibu hamil juga tetap perlukan rehat dan tidur yang cukup walaupun dalam keadaan yang tidak selesa, ya. Seterusnya, pastikan mereka dah memakai kasut dan pakaian yang sesuai, mengikut nasihat pakar pemakanan, pakar fizioterapi atau doktor sepanjang tempoh kehamilan, ya. Dan yang paling penting, boleh juga tanyakan kalau mereka ada mengambil sebarang bahan terlarang ataupun bahan yang berisiko, supaya mereka dapat berterus terang, supaya kerana ini mungkin juga boleh menjadi sebab berlakunya perubahan fizikal ataupun perubahan fiziologi yang tidak diingini. Okey. Alright. Seterusnya, apa yang kita nak fahami dalam aspek psikososial ini, sekiranya tidak diuruskan dengan baik, ada beberapa masalah mental yang boleh berlaku semasa kehamilan dan selepas kelahiran ataupun selepas bersalin. Okey, jadi antara simptom-simptom yang boleh dialami oleh ibu hamil, okey, yang standardnya ataupun yang umumnya, okey, ibu hamil akan mengalami rasa mual, muntah untuk fasa-fasa tertentu, kemudian mungkin ada rasa kembung, ya, mungkin ada rasa perubahan bentuk badan, right? Tetapi dalam masa yang sama, ada juga ibu hamil yang boleh juga mengalami simptom-simptom seperti simptom-simptom kemurungan ataupun simptom-simptom kebimbangan, ya. Jadi apakah simptom kemurungan yang perlu difahami oleh ibu hamil? Ialah sedih, ya, kadang hilang minat, ada perubahan tidur dan makan, ya, hilang fokus dan kemungkinan juga ada keinginan untuk bunuh diri. Okay. Dan seterusnya ialah simptom kebimbangan. Okay. Ada yang mungkin ibu hamil yang rasa risau, bimbang, ya. Mungkin ada juga perubahan daripada fiziologi seperti menggeletar, panik, ada perubahan tidur, hilang tenaga dan sebagainya. Okay. Jadi ini perlu kita pastikan sama ada adakah ini simptom-simptom semasa hamil atau mungkin ibu hamil ada mempunyai simptom kemurungan atau kebimbangan. Jadi, apakah masalah mental selepas bersalin atau postpartum? Ya? Selepas bersalin tu kita namakan postpartum yang boleh dibagikan kepada 3 kategori. Okay? Kategori yang pertama ialah gangguan emosi postpartum. Okay, gangguan emosi postpartum ni berlaku dalam tempoh seminggu selepas bersalin. Ya, tanda dan gejala gangguan emosi postpartum ialah seperti kemurungan yang ringan dan emosi yang berubah. Okey, mungkin mudah menangis, mudah melenting, rasa gelisah, ya, sukar untuk memberi tumpuan dan mungkin ada gangguan kepada selera makan dan tidur. Tetapi apabila simptomnya berpanjangan, ya, mungkin bawa lebih kepada 2 minggu, ya, mungkin dalam 3 bulan hingga ke 6 bulan, okey, ini dan keterukan simptomnya adalah lebih daripada gangguan emosi postpartum, kita namakan kemurungan postpartum. Okey, tanda-tanda kemurungan postpartum ialah rasa murung, letih, lesu dan tidak bermaya, cuba hindarkan diri daripada berjumpa dengan orang lain, ya, kerap mengadu rasa macam suami tak sayang, rasa macam ibu bapa tak memahami, ya, selalu salah faham akan kehendak bayi, ya, tak faham bayi menangis ni apa tandanya, bayi menangis ni nak apa dan sebagainya. Dan seterusnya, ianya juga akan
mengganggu tumpuan atau fokus dan daya ingatan, ya. Dan tak ingat, rasa macam dah susu baby ke, okey, dah tukar pampers baby ke, dan sebagainya. Okey. Dan yang ketiga ialah psikosis postpartum. Psikosis postpartum apabila ada gejala psikosis, ya. Gejala psikosis tu iaitu ada simptom seperti halusinasi, iaitu mendengar sesuatu yang orang lain tidak boleh dengar, ataupun melihat sesuatu yang orang lain tidak dapat lihat, okey. Ataupun delusi. Delusi itu adalah pemikiran-pemikiran yang pelik, yang ekstrim, okey, yang di luar batasan manusia biasalah, okey. Di mana mereka juga boleh mengalami gejala lain seperti gangguan tidur, perubahan selera makan, mudah resah gelisah, ya. Ada perasaan dan kelakuan yang pelik yang kelihatan tidak menjadi kebiasaan ahli keluarga ataupun pasangan, dan mereka juga ada mungkin terfikir untuk membunuh diri ataupun membunuh bayi, ataupun cuba mencederakan diri sendiri ataupun orang lain, okey. Terutama ada bisikan-bisikan tertentu untuk mencederakan atau membuat sesuatu kepada bayi, okey. Jadi seterusnya, apa yang kita perlu faham dalam keadaan sebegini? Ada pelbagai rawatan yang sebenarnya boleh dilakukan bagi mengatasi masalah mental semasa hamil dan selepas bersalin, okey. Jadi di sini mungkin adalah dicadangkan untuk memastikan ada rujukan kepada pakar kesihatan mental yang bertauliah, okey, seperti pakar psikiatri, pakar psikologi klinikal, ya, dan kaunselor yang mungkin boleh membantu ibu hamil yang mengalami masalah mental mendapatkan rawatan yang sewajarnya. Jadi yang pertama ialah antara rawatan masalah mental semasa kehamilan atau selepas bersalin ialah mengamalkan gaya hidup sihat, okey. Jadi ada teknik-tekniknya untuk belajar cara pemikiran yang realistik, yang rasional, okey. Dari aspek pemakanan boleh juga diperbaiki, dan juga pelbagai aktiviti fizikal yang boleh dicadangkan, okey. Sekiranya keadaan tu agak mencabar, okey, di sinilah berlakunya di mana ada keperluan untuk dirujuk kepada klinikal psikologis ataupun kaunselor ataupun psikiatris untuk melakukan psikoterapi, ya. Antara psikoterapi yang berkesan, yang mempunyai bukti yang jelas dalam kajian ialah cognitive behavior therapy ataupun CBT, ya. Seterusnya, boleh juga galakkan ibu-ibu untuk melakukan ibadah mengikut agama masing-masing, boleh mendapatkan khidmat nasihat doktor, especially untuk mendapatkan rawatan ubat-ubatan, mendapatkan sokongan daripada ahli keluarga, saudara mara dan rakan-rakan. Dan jika ada keperluan untuk membuat sesi bersama keluarga, ya, ini semua boleh dilakukan oleh pakar yang bertauliah. Dan most important ialah mendapat khidmat pakar yang profesional supaya mereka dapat dibantu dengan baik dan memberi nasihat yang jelas dan betul, okey. Seterusnya, sebelum saya akhiri sesi ini, ada satu penilaian yang boleh dilakukan, yang boleh tuan-tuan dan puan-puan dapati dalam mungkin dalam panduan ataupun guideline yang disediakan dalam projek ini. Terima kasih.